warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar tuan-puan? Alhamdulillah hari ini kita bersama di dalam puasa. Kita bersama di dalam kelas iaitu kelas onboarding puasa. Jadi Farhana, sebelum kita mula, tuan-puan boleh readykan mic, readykan kamera ataupun readykan laptop tuan-puan untuk login ke akaun puasa. Jadi sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain untuk masuk, kita akan mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-puan, apa yang tuan-puan akan belajar pada hari ini, dan ini adalah kelas apa tuan-puan? Jadi ini adalah kelas untuk membantu anda kepada yang mana dah subscribe ataupun dah cuba untuk free trial dan nak lagi faham selain daripada tuan-puan tengok dekat dalam tutorial, kami akan bantu tuan-puan hari ini kelas selama 1 jam sampai pukul 11 pagi nanti cara untuk anda mula menggunakan sistem kuasa insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, Farhana ajak anda buka ke skrin, maksudnya pergi ke Google. Pergi ke Google dahulu. Sebentar Farhana buka dahulu untuk anda login dahulu ke dalam akaun puasa anda. Okey. So boleh tengok dekat sini. Mula-mula sekali anda boleh buka, tuan-puan boleh buka ke dalam kuasa.io. Okey. Dah masuk ke dalam kuasa.io, anda boleh nampak dekat sini dashboard untuk anda login. So cara pertama untuk anda login, kalau anda tak ingat dekat mana nak buka, boleh buka ke kuasa.io dan tekan button login di sini. Jadi semua tuan-puan dah boleh dengar kan suara Farha kan? Sebelum kita mula nak tengok juga mic okey ke tak. Anda boleh jelas ya, boleh dengar ya suara Farha. Cuba komen dekat ruangan komen kalau boleh dengar. So Farha boleh tahu. Kita ada hari ini, kita ada ramai juga dalam kelas kita hari ini. Okey, kita ada Cik Puan Zunita, Cik Raya. Wah, cik ada nama nama bisnes terus. Bagus. Okey, Cik Puan Hani, ada The Matra Wheels, Cik Nurul Atihah, Cik Puan Zarina Sabar. Okey. Jadi tuan-puan boleh komen kalau boleh clear. Okey, alhamdulillah jelas. Okey. So, Farha tak nak buang masa sebab kita nak belajar banyak topik hari ini supaya tuan-puan boleh cepat, maksudnya boleh dapat follow step by step, sebab kalau kita drag lagi nanti lagi lambat untuk kita faham. Okey. So macam tengok dekat sini, anda boleh tengok cara untuk login. So untuk login pertama sekali pergi ke kuasa.io sesahaja dan akan keluar website seperti ini dan tekan login lah. So bila dah keluar dekat bahagian login ni, anda boleh letakkan password dan email anda untuk login. So kalau dah login, anda tunggu dalam 3 saat, so dia akan masuk ke dalam dashboard. So dashboard yang dia akan keluar pertama-tama sekali adalah di bahagian kuasa sale. Jadi tuan-puan ramai juga faham yang mencari-cari kat mana saya nak blasting Cik Farha, tak sama macam tutorial. Tuan-puan pastikan anda cek dulu anda berada di kuasa yang mana. Sebab dalam kuasa ni kita ada 3 kuasa tuan-puan. 3 kuasa ni, yang pertama kita ada kuasa blasting. Kalau anda boleh tengok dekat bahagian atas kanan ni, kita ada untuk kuasa blast dan kita ada kuasa CRM dan kita ada kuasa sale. Jadi tuan-puan kena tengok dekat mana tuan-puan berada sebelum tuan-puan nak gunakan function, sebab bukan dekat semua tempat yang sama, dashboard kita berbeza. Jadi pastikan tuan-puan check dahulu. Okey, alhamdulillah ada yang baru sampai. Alhamdulillah, selamat datang Cik Azli. Ada juga Cik Puan Aini, Hafiza. Alhamdulillah. So hari ni kita akan terangkan semua kepada tuan-puan mana yang nak start gunakan kuasa untuk cara gunakan sistem kuasa. Jadi sebelum tu Farha nak lebih lanjut, suka untuk Farha ingatkan untuk anda komen dekat ruangan chat supaya anda kenalkanlah diri anda daripada mana, buat bisnes apa. Sebab Farha pun nak tahu juga. Jadi tuan-puan boleh tak komen dekat ruangan chat anda daripada anda daripada mana dan buat bisnes apa, supaya Farha boleh tahu tuan-puan, dan juga yang lain pun boleh tahu kita punya sesi hari ni kita bersama siapa. Sebab kadang-kadang kalau kita berkenalan, insya-Allah dalam perkenalan tu ada rezeki. Itu adalah kata-kata daripada guru saya, dalam silaturahim ada rezeki. Maksudnya tuan-puan tak
kalau tak kenal, kalau kita tak berkenalan, kita tak boleh nak ni tingkatkan lagi kita punya networking. Okey, alhamdulillah. Ada daripada Cik Azli, Kota Kinabalu, Bisnes Takaful. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, Cik Puan Wan Zunita, Cikgu Diet Sepang. Wah, bestnya Cikgu Diet. Okey, kita ada juga Cik Puan Zarina. Assalamualaikum sahabat. Saya Zarina daripada Perlis, berniaga kek buah kukus premium. Wow, jauh tu daripada kek buah kukus premium di Perlis. Dan kita ada Cik Marta Will daripada Kajang Selangor. Cik Marta buat bisnes apa Cik Marta? Ada juga Cik Puan Hani dari Alam Impian Hartanah Software. Wah, ramai hari ni ya. Kita ada juga Cik Nurul daripada Kuala Terengganu, bisnes madu kelulun. Masya-Allah, alhamdulillah. So memang ramai yang hebat-hebat semua hari ni datang, dan Farah yakin tuan-puan pun mesti nak belajar macam mana cara untuk gunakan sistem kuasa ni. That's why tuan-puan boleh checkkan kepada tuan-puan punya bisnes masing-masing untuk cara, dan hari inilah kita akan belajar macam mana cara yang terbaik untuk anda gunakan sistem kuasa. Okay, so Farah akan sambung balik. Macam Farah cakap tadi, tuan-puan boleh tengok dekat mana, bahagian mana yang tuan-puan nak masuk gunakan sistem kuasa ni. Sebab apa? Kadang-kadang ramai juga yang tersilap dan dia mengatakan dia tak boleh nak login. Sebab apa? Bila dia dah masuk login tu, dia tak dapat nak pergi dekat dalam bahagian mana yang dia part. So penting untuk anda tengok dekat bahagian atas ni anda nak kuasa yang mana. Kalau anda nak buat website, pergi ke kuasa sale. Kalau anda nak buat bahagian blasting, pergi ke kuasa plus. Dan kalau anda nak urus database, boleh pergi ke kuasa CRM. Jadi untuk permulaan ni, insyaAllah kita akan start belajar di bahagian kuasa blasting dulu. Okay, so bismillah dulu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan blasting. Okay, so pergi dekat bahagian blasting. Tuan-puan akan keluar dashboard ini. Okay, akan nampak keluar dashboard ini. Jadi apa perkara pertama yang penting wajib untuk anda lakukan adalah anda kena pergi ke bahagian, anda kena masukkan database. Yes, kita kena masukkan database dahulu. Masukkan database, bagaimana cara untuk anda masukkan database ialah anda perlu tekan dekat bahagian kontak. Okay, kat sini pun ramai juga yang buat kesilapan. Jadi Farha, hari ni kelas Farha hari ni, Farha nak cerita juga antara kesilapan user kita semasa mereka menggunakan kuasa blast. Sebelum perkara pertama pun dah silap. Yang itu memang dah akan salah lah. Jadi ramai juga Farha dapat tahu yang isu macam ni. Jadi Farah nak kongsi pada kelas hari ni supaya tuan-puan tak ulangi masalah ataupun kesilapan yang sama. Jadi nak bagi anda faham, permulaan anda kena pergi sebenarnya bukan kat manage contact, tapi anda kena masuk mengikut tagging. Nampak tak tagging dekat tepi ni? Kalau nampak cuba komen nampak. Okay, tuan-puan mana yang terbuka mic, boleh mute-kan dulu sebab Farah rasa macam ada gangguan tadi. Ada gangguan bunyi. Jadi tuan-puan boleh minta kerjasama. Kalau anda on-kan mic tu boleh tutup dululah. Okay, dan tim pun boleh take note ya. Takut-takut tertekan kan. Okay, alhamdulillah nampak. Okay, so mula sekali anda pergi ke tagging. Cik Farha, apa itu tagging? Tuan-puan, tagging ini adalah anda merupakan tagging adalah seperti anda punya folder. Kalau macam dalam komputer, dalam laptop anda kan ada macam folder download, folder desktop, folder dokumen A, dokumen B. Jadi sama juga tagging ni mewakili setiap folder yang anda nak blasting pada hari tersebut. Jadi penting untuk anda create tagging dahulu dan masukkan kontak di dalam tagging. Sebab kalau anda buat kontak nak masuk dalam tagging, dia tak masuk. So stepnya adalah kena buat tagging dulu baru upload kontak. Boleh jelas tak semua? Ada tak yang pernah keliru ataupun ada pun isu yang macam tak faham tagging ni macam mana? Cuba komen. Saya lah tu. So sekarang anda dah alhamdulillah, anda dah boleh jelas. So pertama sekali anda tekan add tag dan letak nama tag. Okey, nama tag ni tak kisah, tapi pastikan jangan gunakan simbol. Simbol ataupun tanda-tanda simbol lah macam dash ke apa ke kan. So buat je huruf ataupun nombor nombor huruf dan nombor. Cik Hani, saya lah tu. Betul, sebab Cik Hani jangan risaulah, ramai juga yang keliru macam Cik Hani. Sebab tu kita adakan kelas hari ni untuk bantu tuan-puan guna kuasa dengan lebih mudah lah. Lebih faham. So dia tak tagging ni anda boleh letaklah contoh anda nak buat hot client ke, promo November ke. Kalau macam bulan November ni tuan-puan, apa
apa promo-promo yang kita boleh buat. Cuba komen dekat ruangan chat sebab Farha rasa untuk bulan November ni kita ada contoh yang paling terdekat PRU. Anda juga boleh sentuh. Macam kalau ada any kempen ataupun ada perayaan cuti public ke, anda boleh buat lasting waktu macam tu. So anda boleh letaklah promo seperti PRU ataupun nak bagi ucapan selamat mengundi. Kita boleh buat macam tu untuk kita punya customer dan barulah dia terasa macam dia ingatlah dekat saya. Itu pun saya dah sikit tuan-puan tips untuk copywriting. So kita buatlah contoh promo November PRU 15. Okay, so boleh tekan add new. So bila anda letakkan add new, dia akan keluar dekat dalam inilah macam Farha punya buat ni kan. Banyak kan anda tengok ada bulan Ogos, contoh 1. So pada yang tak pernah buat lagi, dia akan jadi kosong lah dekat sini. So lepas anda dah buat tagging, apa yang anda perlu buat adalah anda pergi kat tagging tersebut. So macam tadi saya buat promo November PRU. Ada tak? Dekat sini. Tapi tuan-puan boleh nampak kontak masih kosong. Masih kosong sebab apa? Kita tak buat step yang kedua iaitu kita kena masukkan kontak. So boleh tekan dekat sini. Bahagian yang kosong ni and then tuan-puan boleh tekan masukkan kontak. Okay. Yang ni pun part yang paling penting tuan-puan. Farha akan ajar kepada anda macam mana untuk masukkan kontak yang baru. So kita ada dua cara dalam kuasa. Yang pertama, tuan-puan boleh add manual ataupun boleh import by CSV. CSV tu apa? CSV tu adalah melalui file Excel menggunakan Microsoft Word Excel. So dekat sini anda boleh tekan yang button merah ni special untuk anda. Jangan risau, tak payah nak pening-pening macam mana saya nak buat. Saya tak template sebab kami di kuasa dah siap-siapkan untuk anda. Memang kami nak membantu tuan-puan untuk memudahkan kerja. Kita dah sediakan file CSV. So tekan saja di sini dan dia akan auto download. Okey, lepas dah auto download ni, anda boleh buka file tersebut. Jadi Farhan nak untuk share screen dahulu, untuk share bahagian dekat Excel yang dah download tadi supaya tuan-puan boleh nampak lah. Okey, sebentar. Okey, so anda tuan-puan boleh ikut ya Farha cerita sekarang ke laju sangat? Kalau laju boleh bagi tahu dekat komen supaya Farha nak tahu juga tuan-puan boleh ikut ke tak. Okey, alhamdulillah. So anda boleh tengok sekarang dekat screen Farha kita berada dekat Excel CSV untuk masukkan nama, nombor telefon dan email customer. Jadi anda boleh zoom, anda boleh tengok kat sini. Okey, Farha zoom lah. Anda boleh tengok ada 3 kolom. Jadi ini pun antara kesalahan yang pengguna kuasa selalu buat adalah bila anda tak ada email customer, anda just delete kat sini. Okey, kalau format hanya nama dan nombor telefon di sini, ini adalah salah tuan-puan. Nanti kalau anda uploadkan file ni hanya nama dengan nombor, sebab saya tak ada email so saya buat je lah macam ni. Itu dah salah tuan-puan. Kesalahan. Nak masuk Excel macam mana? Okey, Cik Puan Zarina boleh tengok dekat sini ya. First step, kita download dulu Excel tadi. Bila dah download, dia akan keluar macam inilah. Macam tadi Farha bagi tahu, dekat bahagian B ni, walaupun kita tak ada email customer, tuan-puan wajib kosongkan. Kalau tak ada, just kosongkan saja. Jangan delete. Sebab kalau ada juga yang dia nak masukkan tapi dia delete. Tuan-puan delete dekat sini. Dan sebab saya tak ada nama email, so saya letak nama dengan nombor telefon. Ini salah ya, jangan buat. Jadi apa yang anda patut buat adalah anda biarkan sahaja bahagian kolom B ni kosong. Sebab ini sistem akan detect ia sebagai email. Jadi walaupun anda tak masukkan, tak ada masalah, masih boleh kosongkan tapi dekat bahagian kolom C ni boleh letak nombor telefon. Jadi Farhan nak tuan-puan cuba komen dekat Farha sebab Farha nak testing nama dan nombor telefon ataupun letak sekali dengan email dekat ruangan chat untuk Farha masukkan dalam Excel ni untuk sebagai kita punya contoh lah. Lagipun Farha boleh maksudnya boleh buat contoh yang sebenar. Jadi tuan-puan boleh tengok. Cuba boleh tak siapa-siapa komen dekat ruangan chat nama dengan nombor telefon dia supaya Farha boleh masukkan dekat sini. Sebab Farha tak naklah masuk nama yang tak wujud. Macam kat sini Farha tak aman contohnya. So nombor aman berapa, email aman berapa. Kalau tak ada boleh kosongkan sahaja. Boleh ulang, saya terkeluar tadi. Okey Cikgu Zunita, senang saja. Mula-mula pergi dekat bahagian, saya share lagi sekali. Pergi dekat bahagian tagging, create tagging. Lepas dah create tagging,
tekan add new. Lepas dah tekan add new dekat sini nak masukkan kontak, tekan dekat button atas ni untuk download template yang Excel tadi. Bila kita tekan yang ni, dia akan auto download dekat komputer kita. Dan kita buka lah. Sebab dia keluar dekat bawah ni. Kalau nampak, nampaklah. Kalau tak nampak sebab saya tak share. Okay. Macam mana? Kalau nombor telefon ada 11 nombor macam mana ya? Boleh juga masukkan. Yes, boleh. Cik Puan Raja Nurul. Masih boleh masukkan nombor telefon walaupun ada 11 nombor. Pastikan kod depan dia tu ikut kod yang betul lah. Pasti ada 60. Kalau dekat Malaysia ada 60. Kalau macam Singapura ikutlah kod Singapura ataupun Brunei. Kalau ada nombor customer yang daripada luar negara lah, boleh juga masukkan. So ada tak yang nak komen dia punya nama, nombor telefon untuk Farah masukkan dalam ni? Cuba bantu Farah. Contoh kat sini Farah buat Cik Aman ni. Farah letak nombor dia. Okay, Farah create je lah. Ini nombor main-main je. Okay, jangan kot. Okay. So kat sini saya letak Nurul Intan. Macam ni. Maafkan saya. Okay, Nurul Intan. Okay, contoh Cik Aman dan Cik Nurul Intan. Okay, tuan-puan, perasan tak dekat atas ni, tiba-tiba dia jadi macam ada E lah, ada plus lah. Kenapa ni Cik Farah? Okay, jangan risau tuan-puan. Sebab kalau ada jadi macam ni, tuan-puan hanya perlu tekan dekat C ni dan tuan-puan hanya pergi dekat atas ni. Nampak tak dekat general ni? Yang bahagian atas ni. Ini adalah untuk format. So anda letak sahaja jadi tukarkan dia sebagai number. Bila anda tukar sebagai number, tekan dekat sini untuk kurangkan desimal dia. Okay, dah siap. So dia tak jadi format dia. Tapi jangan risau sebab format CSV ni dia memang akan jadi macam tu. So anda upload, pastikan anda betulkanlah dekat format number kat sini. So yang ni anda selepas dah siap boleh save. Okay, so far tuan-puan boleh ikut ke apa Farah ajarkan ni? Kalau tak faham atau laju sangat boleh komen dekat ruangan chat. Sebab Farah tak nampak lagi dekat ruangan chat ada lagi soalan lain. Okay. So lepas dah siap kita masukkan kontak ni, kita boleh pergi balik dekat bahagian tadi tu. Bahagian tadi tu kat mana je Farah? Pergi balik dalam kuasa. Untuk anda masukkan, uploadkan dekat choose file ni. Masukkan balik kontak yang anda dah buat. Yang anda dah download tadi dan anda dah buat. Dah letakkan masukkan kontak. Dan anda boleh tekan add now untuk masukkan kontak tersebut. Okey, baik-baik Cik Zarina, saya pelan sikit. Okey, so tadi Farah ceritakan tentang macam mana nak masukkan kontak. Jadi anda perlu letakkan nama, email dan nombor telefon. Email kalau tak ada masalah, tinggalkan sahaja kosong. Okey, saya tunjuk balik ya. Okey, kat sini nama, dekat kolom A pastikan letak nama, B letak email, C letak nombor telefon. Okey, boleh dapat ke, boleh jelas ke? Kalau tak ada nombor email dekat sini, kosongkan saja. Contoh kita tak simpan email customer ni Nurul Intan, kita tak tahu email dia apa, boleh kosongkan sahaja dekat email ni. Kalau ada, letaklah contoh aman@gmail.com. Okey, ni contoh lah. Saya tak nak letak email yang betul, nanti kan tersampai pula dekat Cik Aman ni. Okey. So kalau tak ada email customer tu, tak ada masalah. Delete sahaja. Maksudnya kosongkan sahaja dekat bahagian email ini. Okey. Jadi itu untuk lepas dah siap ini, anda boleh tekan save. Kemudian anda boleh pergi balik ke dalam kuasa blast tadi untuk masukkan tagging. Okey, dekat sini. Lepas tu tekan choose file. Masukkan file yang anda nak upload tadi. Macam tadi nama file tu contact V6 CSV. Pastikan format dia CSV lah. Dan anda tekan add now. So as simple as that, data anda dah masuk dah. So dia akan keluar macam ni lah bila anda dah upload. Ini adalah report untuk berapa kontak yang berjaya dimasuk. So kalau anda tengok dekat belah sini, saya zoom. Okay, tuan-puan boleh nampak report dia. Ada berapa yang duplicate, berapa yang fail payment pula fail, ataupun berapa yang settle. Okay, status ni penting untuk tuan-puan tengok. Kalau pending ni maksudnya dia tengah proses dimasukkan lah. Tapi kalau dia kata status dia dah settle, maksudnya dah berjaya dimasukkan kontak tu. So cara untuk kita tahu kontak tu dah berjaya dimasukkan ataupun tidak, tuan-puan boleh tekan, boleh refreshkan page dekat dalam website ni. Tekan je refresh yang kat atas ni, gambar bulat atas ni. So bila dia dah ni, anda boleh dah tengok dekat tepi ni dia dah tulis
settle. Dia dah tulis settle, dah keluar status settle dah. So itu adalah step yang pertama tuan-puan. Kita baru start ni. So boleh jelas tak semua? Dan by the way ada juga yang baru sampai, alhamdulillah. Jadi pastikan anda offkan mic sebelum masuk sebab takut anda tertekan lah untuk on mic kan. Okay, so tuan-puan yang mana baru masuk, Farah ajarkan cara untuk masukkan kontak. Tapi jangan risau, anda boleh tengok ulangan video ni. Kita ada buat live di Facebook juga. Jadi anda boleh pergi ke Facebook puasa.io untuk tengok ulangan. Dia ada, anda boleh tarik ke belakang, ke depan. So boleh tengok balik lah, jangan risau. So yang seterusnya, selepas dah masukkan kontak, anda boleh check kontak tu dah berjaya masuk. Pergi balik dekat manage tag dan pergi tagging yang anda dah remark tadi. Tadi saya buat promo November PRU. Okay, alhamdulillah. Boleh tengok kat sini tuan-puan. Dah ada 2 kontak sebab saya masukkan ada 2 orang tadi, iaitu saya letak nama dummy lah, Aman dengan Nurul Intan. Okay. So dia akan keluar macam ni lah. Kalau anda tak letakkan email customer, dia akan keluar nombor telefon ni sebagai dummy email lah. Email yang sementara. Kalau anda dah ada email, in future kalau anda dah ada email Cik Nurul Intan ni, bolehlah tukar dekat bahagian profil beliau untuk masukkan email dia yang sebenar. Okay, boleh jelas ya tuan-puan? Untuk step yang pertama ni, ada any question tak sebelum saya teruskan? Sebab saya nak tahu juga tuan-puan boleh dapat tangkap ke tidak. Okay, so far macam tak ada soalan. So saya akan pergi ke bahagian yang kedua. Selepas dah masukkan kontak, anda wajib untuk scan QR code. Okay, cara untuk scan QR code, anda perlu pergi ke bahagian setting. Nampak tuan-puan dekat setting bahagian bawah kan, kiri ni. Untuk setting, nak savekan macam mana selepas masukkan kontak. Nak savekan, tekan sahaja save. Control S ataupun Cik Zarina boleh masa nak tekan tanda pangkal dekat Excel tu, dia akan minta Cik Zarina untuk save. Ataupun save, don't save ataupun cancel. So tekan save Cik Zarina. Okay, untuk seterusnya anda nak scankan QR code WhatsApp anda ke dalam Kuasa. Jadi anda boleh tekan dekat bahagian setting dalam Kuasa Blast ni. Kemudian anda nampak ada my profile, my team, my subscription. Anda pergi turun sampai ke integration. So dekat integration ni ada WhatsApp integration. So anda tekan WhatsApp integration. Kemudian anda boleh nampak dekat device. So kat sini maksud kosong ni sebab saya tak letak lagi nombor telefon di sini. Kalau anda yang baru guna Kuasa pun dia akan jadi kosong lah dan assign 1 ataupun 3 ni bergantung kepada package yang anda subscribe. Jadi untuk pengguna package profesional anda hanya boleh scan 1 nombor sahaja untuk satu masa. Jadi kat sini cara untuk anda scankan QR, anda boleh tekan dekat new device, kemudian masukkanlah nama device anda. Contoh saya nak letak, saya guna nombor office, so saya tekan Farha. So dekat sini saya boleh letak Farha phone office, remark device. Yang ni hanya untuk remark bahagian kita saja. Jangan risau. Anda boleh letak apa remark yang anda nak lah. Okay. Tekan add now. Selepas tekan add now, ini anda belum scan QR. Sebab tu dia keluar disconnect status. Kalau dah berjaya scan QR code, anda akan keluar dekat sini, dia akan tulis connected. Jadi cara untuk scan QR adalah, okay, laju sangat miss. Okay, saya ulang balik lah. Kita nak sekarang ni, Cik Marta, kita nak scankan WhatsApp kita dengan sistem Kuasa. Jadi, Cik kena pergi dekat bahagian setting dekat bawah ni. Tuan-puan pergi kat setting, dekat bahagian kiri bawah. Okay, Cik Marta boleh dapat tak setting? Nampak tak? Kalau nampak boleh komen nampak. Okay, boleh. So, turun bawah sikit dekat WhatsApp integration. Okay. WhatsApp integration. Boleh nampak juga WhatsApp integration. Okay, dia keluar dekat WhatsApp device. Siapa yang dah keluar dekat WhatsApp device ni cuba komen saya. Siapa yang tak nampak lagi boleh komen tak nampak. Okay. Satu sesi pengajaran. Okay. Jadi kita dah ada dekat WhatsApp device ni. Anda boleh tekan add new device. Add new device ni. Okay, Cik Ani, alhamdulillah. So add new device sekarang ada dekat add new device. Okay, add new device ni anda kena letakkan nama. Contoh kalau Tuan ke Cik, minta maaf saya tersebut. Okay, kalau macam Cik Marta tekan nama, boleh letak nama Marta ataupun nama tim Cik Marta lah. Sama ada letaklah
tim Sofia ke, tak kisah nama siapa-siapa. Untuk nama, pastikan nama ni adalah nama phone yang digunakan tu lah. Kalau phone tim tu nama dia Ain, so letaklah nama dia Ain. Kalau nama dia Ahmad, dia letak. So macam kat sini Farah letak nama Farah sebab ini daripada phone Farah yang Farah nak scan. Jadi tuan-puan boleh letak dekat remark on device ni apa nombor yang nak letak tu. Contoh yang Farah biasa guna adalah Farah Phone Office. So Farah selesa guna yang tu. Yang ni hanya untuk remark kita supaya nanti dia akan keluar dekat kita punya WhatsApp lah. Okay. Lepas dah tulis macam ni, baru tekan add now. Ada manual tak untuk refer laju sangat serta boleh ikut on screen? Okay, ada Cik Zarina. Kita ada ulangan ataupun kita ada manual tutorial untuk cara guna. Jadi Cik Zarina jangan risau. Nanti tim akan bagikan link lah untuk tutorial kepada Cik Zarina. Ataupun Cik Zarina tekan saja dekat tepi ni. Nampak tak tutorial? Cik Zarina boleh nampak tak button tutorial belah kiri ni? Yang ni adalah tutorial kuasa. Yang dekat button dashboard, bawah-bawah ni sebelum setting ni ada tutorial. So kalau Cik Zarina tekan ni, Cik Puan Zarina tekan, dia terus keluar pada tutorial dan kita terus ajar macam mana cara untuk mula gunakan. Okay. Ya ke tak sempat? Okay, tak ada masalah. Farha, sebab kita punya kelas ni pun 1 jam je tuan-puan. Jadi kalau macam tuan-puan nak belajar lebih faham lagi, kita ada kelas teknikal tau tuan-puan. Jadi di akhir kelas nanti, Farha akan bagi link kepada tuan-puan untuk join kelas teknikal pada 10 hari bulan ni, insyaAllah. So kat situ kelas tu 1 hari, jadi 1 hari akan belajar insyaAllah. So mana yang tak dapat kejar tu, Farha minta maaf sangat-sangat. Jadi tuan-puan jangan risau, kita bagi sediakan kelas offline juga. Kelas dekat Wisma Fun Evo Kota Damansara. Okay, so Farha nak teruskan untuk dekat bahagian sini. Bila anda dah keluar dekat device ni, disconnect, anda kena scan QR code. Jadi masa nak scan QR code, pastikan anda bersama phone anda sekarang dan buka di bahagian WhatsApp. So bila buka kat bahagian WhatsApp, nampak tak dekat atas ni? Dekat atas ni, dekat yang titik 3 ni tuan-puan. Sekejap. Titik 3 ni anda tekan. Kemudian anda tekan link device, cari link device. Bila dah nampak link device, dia akan keluar macam ni. Siapa yang dah keluar macam ni? Cuba say I. Kalau dah keluar macam ni. Yang link device. Okay, boleh komen lah. So kat sini tuan-puan boleh pergi dekat link device dan sebelum tekan scan QR ni, pastikan buka yang ni dulu tau. Sebab kalau dah tekan kat sini, dia kena cepat-cepat. Alhamdulillah Tuan Syahid. Syahid, ada pun. Okay, so sebelum tekan scan QR, pastikan anda buka dulu kat WhatsApp. Sebab QR code yang ada di komputer kita ni dia boleh scan sekejap je. Dia tak lama. Dia maksudnya limit untuk kita scan tu sekejap sahaja. Jadi sebab itu dia akan jadi anda tak boleh nak scan. So ada juga Farah sharekan tips macam mana anda nak cepat-cepat scan adalah anda pastikan anda buka dulu WhatsApp. Pergi dekat bahagian titik atas ni. Kalau dekat WhatsApp kan atas kali tu ada titik 3. Belah mana? Kalau dalam view telefon belah kanan lah. Belah kanan, sebelah kanan tu ada nampak tak ni? Button titik 3 ni. So ada tekan yang tu, dia akan keluar. Dia akan keluar banyak. Ada new group, new broadcast. Jadi anda tekan dekat link device. So ada tulis link device kat sini. So Farah tekan link device. Dia keluar macam ni. Okay, lepas dah keluar macam ni, anda tekan yang warna hijau ni. Warna hijau ni link a device. Nanti dia keluar lah. Nampak dia keluar lah kamera kita. So kita kena scan dekat kita punya QR. Barulah kita boleh tekan scan QR code. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cepat-cepat scan. Kat sini kena cepat-cepat scan tuan-puan. Kalau anda tak scan, yang ni Farah scan lah. Tuan-puan jangan scan pula ya. Yang ni saya akan scan. Tuan-puan boleh scan dekat phone tuan-puan. Okay. Tak sampai berapa saat tadi. Farah dah. Anda boleh tengok. Google dia akan keluar macam ni. Sekejap. Google Chrome Farha. Farha sebab Farha letak tadi nama Farha. Nampak tak? Tak nampak lah dalam kamera. Tapi tuan-puan boleh tengok kat sini. Dia tulis Google Chrome Farha. Jadi kalau tuan-puan save tadi, nama tuan-puan, dia akan keluar. Terima kasih Cik Farhana lagi sangat tak boleh ikut saya. Minta maaf Cik Puan Zarina, tak ada masalah. Jadi saya akan bantu. Jangan risau Cik Zarina boleh join kita punya kelas nanti ya. Okay. So yang ini
Tuan Puan boleh tengok kalau Tuan Puan dah scan, dia akan keluar kat sini nama Tuan Puan. Google Chrome, sebelah tu dalam kurungan nama Tuan Puan yang remark dekat device tu. So cara nak tengok kita dah berjaya ke tak, kita refresh dekat sini. Dia tulis authenticated. Authenticated ni maksudnya dah berjaya scan lah. Okay, kalau Cik Martha tak berjaya nak linkkan, siapa yang guna link device, kena keluar balik. Pergi balik dekat device ni dan delete balik device. Dan add semula. Cuba Cik Martha delete dan add semula device, kemudian scan balik QR code. Sebab dia kena proses dia kena cepat. Dia tak boleh lambat due sikit. Sebab kalau lambat memang QR code tu tak dapat di scan. Sebab WhatsApp ni dia straight sikit tuan puan. Dia punya QR code tu dia hanya boleh guna dalam tempoh 3 second macam tu je. Jadi kena cepat-cepat. Sebab tu saya minta tuan puan tadi buka terus kat WhatsApp. Terus on. Kalau macam buat teknik Farah buat tadi, alhamdulillah dah boleh masuk dah tuan puan. Okay. So kalau dah masuk, anda boleh tengok dekat sini dia connected. Siapa yang tak berjaya lagi, macam Cik Martha boleh delete dulu device mereka tuan puan dan add new. Add new macam tadilah, letak nama semula dan boleh scan balik QR code. Add now, lepas tu scan QR code. So kalau dah connected, dia akan keluar macam ni lah. Connected. So dia akan keluar juga nombor telefon kita dekat sini yang mana kita scan device. Okay, boleh faham ke setakat ni tuan puan? Ada tak yang lagi yang tak dapat nak catch up selain daripada yang tadi Cik Puan yang betul-betul tak dapat nak ikut tu? Tak ada masalah. Sebab kelas kita ni memang kita limit 1 jam sahaja sebab ini adalah kelas onboarding session sahaja. Jadi kalau nak lebih detail boleh datang ke kelas teknikal. Jangan risau tuan puan. Anda takkan kami tinggalkan keseorangan. Kami akan bantu betul-betul untuk anda gunakan sistem kuasa. Tak dapat follow. Okay, tak apa. Cik Puan Zunita dan Cik Puan tadi Zarina tadi. Okay, jangan risau. Nanti Farah akan, tim akan bantu untuk bantu Cik Puan lah secara manual insyaAllah. So kepada yang lain, Farah nak teruskan dekat sini. Lepas dah anda dah scan WhatsApp device ni, anda boleh pergi untuk mulakan blasting. So dekat dashboard, anda boleh pergi ke bahagian broadcast. So broadcast ni untuk anda send WhatsApp, anda boleh tekan dekat new broadcast. Okay, dekat new broadcast ni anda boleh pilih untuk WhatsApp broadcast dan masukkanlah nama kempen yang anda nak buat. Contoh anda nak buat promo November PRU macam tadi Farah buat tu kan. So anda boleh letaklah create campaign. So bila anda tekan, saya terlaju sangat kan. Okay, tekan kat sini promo PRU. Minta maaf. Okay, anda boleh tekan create campaign yang warna biru dekat bawah ni. Create new campaign. So anda boleh letaklah. Okay, jadi pastikan campaign yang anda buat, nama semua tak sama. Sebab kalau sama contoh macam ni kan, tadi saya dah buat. Bila saya tekan balik, dia akan pergi dekat sini. Tapi kalau anda tukarkan nama dia, dia akan keluar tak dapat nak proceed lah. Jadi kalau ada isu macam tu, tukar saja tajuk dekat situ. So bila anda tekan create new campaign, dia akan keluar untuk select your copywriting. So dekat copywriting ni, puan-puan boleh pilih copywriting dan dalam kuasa kita dah sediakan contoh-contoh copywriting untuk anda gunakan. Contoh follow up, upsell. Anda boleh tekan dekat yang gambar macam mata ni. Ni untuk tengoklah view. Contoh, hai Assalamualaikum, terima kasih Tania kerana sudi membeli. Yang ni anda boleh ikut kita punya contoh-contoh copywriting yang kita ajar. Macam follow up pembelian, ataupun follow up broadcast sempena gaji dan follow up feedback. Jadi hari ni Farhan nak buat untuk follow up pembelian lah contoh. Okay, hai Assalamualaikum ni. Okay, kalau anda nak guna ni, anda boleh tekan use this ataupun anda boleh terus direct tekan select dekat sini. Boleh nampak tak tuan-puan? Boleh ikut ke tuan-puan yang lain? Okay, kalau boleh tekan dekat sini select. Okay, bila anda tekan select, dia akan keluar dekat sini untuk anda pilihkan kontak yang anda nak masukkan. Macam tadi, Farah letak promo PRU 15. Jadi tekan dekat sini untuk pilih anda punya tagging. Okay, so tekan next. Dan ini adalah tempat yang terakhir lah sebelum anda blasting, anda kena tengok review balik anda punya ayat. Betul ke anda nak hantar mesej ni kepada customer? Kalau tak nak, boleh delete kat sini, buat baru. Contoh, ada ayat yang anda letak, boleh letak. Hai, Assalamualaikum. Anda boleh letak manual dekat sini, tak ada masalah. Kalau anda nak ikut template yang kami sediakan ni, boleh gunakan. Jadi kat sini, okay.
mesti orang pelik kenapa ada keluar name ni. Okey, ini adalah penting tuan-puan. Ini adalah personalized name. Salah satu function yang hebat ataupun yang specialnya dalam kuasa ni, kita ada function boleh sebut nama customer tanpa anda perlu hantar manual satu persatu. Dalam ni, function ni sangat kuat. Sebab apa? Dia dapat bantu anda untuk sebut nama customer tanpa anda sendiri yang type. Macam tadi kan Farah letak ada 2 customer Farah letak, Tuan Aman dengan Cik Nurul. So nanti bila kita hantar mesej ni, kita tekan send, dia akan sampai, hai Assalamualaikum Aman, hai Assalamualaikum Nurul. So sangat best sebab tuan-puan tak perlu risau. Ini pun boleh membantu tuan-puan untuk elak di ban ataupun elak mesej anda sebagai spamming. Sebab mesej yang anda hantar berbeza-beza dengan setiap orang lah. Jadi WhatsApp pun tak akan detect anda sebagai spamming sangat. Tapi kena tahu juga, kalau nak tak nak jadi spamming ataupun tak nak kena ban, anda kena sehari, anda tak boleh lebih daripada 800 ataupun 1000 mesej untuk satu phone team ataupun admin punya nombor. Jangan hantar lebih 1000 sebab kadang-kadang ada juga yang isu kena ban sebab dia sangat menggunakan blasting kepada ramai orang. Okay, dia dah tick banyak-banyak kontak. Tak kontak ke ada limit untuk kita send. Tak boleh tick terus Tuan Syahid, tak boleh tick terus semua kontak, kena pilih salah satu sahaja dahulu. Kalau nak buat yang tagging baru, yang tu kena buat yang barulah. Tapi yang tu kita tak sarankan sebab dalam satu hari tuan-puan kena blast up ke 800 mesej saja maksimum. Tak boleh buat lebih daripada 800 ataupun 1000, kita tak sarankan sebab WhatsApp sendiri memang tak benarkan pengguna dia guna blasting WhatsApp secara banyak-banyak dalam sehari 1000, 2000 memang nombor akan auto kena block. Jadi kena berhati-hati dekat bahagian itu. Ada juga customer Farha, saya tak blast pun banyak Cik Farha, tapi saya kena block. Saya baru blast dalam 300 orang. Kenapa saya kena block? Tuan-puan, walaupun anda tak hantar mesej banyak dalam satu hari, tapi walaupun sikit, contoh 300, tapi anda kena check balik. Data yang anda blast tu, adakah itu customer anda yang hot, cool ataupun warm? Apa itu hot, cool, warm Cik Farha? Hot, cool, warm ni maksudnya status data customer anda tu. Adakah dia customer yang memang dah kenal anda ataupun dia customer yang sejuk, yang tak pernah kenal anda pun tiba-tiba anda blast. Jadi possibility walaupun anda blast bawah daripada 100 pun, tapi 100 orang tu semua tak kenal nombor anda. Dan diorang pun ada potensi untuk tekan block ataupun report anda punya nombor. That's why walaupun anda blast sikit pun, nombor anda still kena ban. Lagi satu tips dia adalah pastikan copywriting anda betul. Sebab kat sini, sebab tu, Allah Akbar, terjatuh pula. Maaf tuan-tuan. Kalau anda pergi balik dekat copywriting ni, Farah tunjuk balik, anda boleh nampak kita ada bagi contoh untuk broadcast stranger. Penting tuan-puan sebab kadang-kadang ada juga yang cakap dengan Farah, okey, Farah kata jangan dah sampai 800, tapi ni saya 300 pun dah kena ban. Kena tengok juga adakah customer tu betul-betul hot client yang dah kenal anda punya nombor ataupun customer yang entah dari mana tiba-tiba anda chat diorang. Diorang pun tak kenal anda. Jadi penting untuk anda jangan hard selling dulu, jangan menjual dulu. Kenalkan diri dulu dan bersilaturahim. Maksudnya engage dulu dengan customer tu supaya dia tak rasa tak selesa dengan tuan-puan. Sebab bayangkan tuan-puan pun boleh fikir juga macam tuan-puan dapat mesej spamming banyak-banyak. Of course kita pun rasa annoying kan. Ni daripada mana dapat kontak saya ni? Block lah. Itu apa yang customer tuan-puan akan buat juga. Sama. Jadi pastikan jaga etika tersebut. Dan sebab itu kita bagi juga ayat contoh untuk broadcast kepada strangers. Mari kita tengok. Ini apa cara dia. Assalamualaikum Nim, apa khabar? Semoga hari Nim ni maksudnya nama orang tu lah. So Farah contoh nama tuan tu Aman kan. Okay. Assalamualaikum Aman, apa khabar? Semoga hari Aman ceria dan terbaik hari ni. Saya, tukar kepada nama anda. Contoh saya Farha. Saya dapat nombor dari, penting ya tuan-puan, kena sebut anda dapat nombor beliau daripada mana. Sebab dia tak save nombor kontak anda dan dia pun tak tahu anda jual apa. Jadi anda pun tak pernah check dia sebelum ni, pastikan anda bagi tahu anda dapat nombor mereka ni daripada mana. So bagi tahulah contoh daripada grup WhatsApp
Taman Intan, daripada grup WhatsApp Sungai Buloh. Contoh macam tu. Dari grup WhatsApp geng bandel contohnya. Kena sebut benda tu sebab yang tu baru dia, oh yelah saya ada join lah grup tu, ataupun daripada saya dapat ni daripada Facebook group community ibu bapa, ataupun Facebook group daripada sekolah SMK Taman Mutiara, contoh macam tu. So pastikan anda sebut anda dah dapat nombor kontak customer ni daripada mana. Ini adalah tips yang Farah share ni untuk customer yang tak pernah kenal anda. Kalau dah kenal, boleh juga nak cerita supaya engagement berlaku dekat situ. Dan bawah ni anda boleh cakap, nak tahu tak, nak tak kalau saya kongsikan kebaikan produk anda kepada Tuan Aman hari ni contoh. Okay, so anda boleh letak kebaikan produk. Contoh anda jual apa? Siapa dekat sini, macam tadi kan ada yang jual cikgu diet yang ajar. Nak tahu tak saya kongsikan cara untuk diet tanpa perlu berlapar. Contoh bersama saya. So boleh bagi tahu. Kalau berminat boleh reply nak. Okay, penting juga untuk anda letak CTA. Sebab kadang-kadang anda hantar mesej, anda tak letak engagement untuk dia reply balik. Dan sebab tu WhatsApp ban anda sebab anda tak letakkan, maksudnya mesej tu satu hala je. Anda je duk blasting hari-hari. Tapi customer tu tak ada reply apa-apa dekat anda. So itu pun boleh menyebabkan anda di ban. So Farah harap tips yang Farah share hari ni, anda boleh tulislah mana dekat ruangan chat kan yang dapat tadi. Yang pertama sekali pastikan tak blast lebih daripada 800. Yang kedua copywriting kena jaga, kena sebut nama customer. Dan yang ketiga nak ada CTA dan kenalkan anda dapat kontak tu daripada mana. Okay, dapat sesuatu tak tuan-puan? Kalau dapat ada 17 orang mata memandang ni, kalau dapat boleh komen dapat. Ataupun anda boleh sharekan juga tips tu dekat komen supaya kawan-kawan yang tak dapat tu boleh baca dekat ruangan komen. Okay. So dah jauh tadi Farah dah bawa anda untuk tips macam mana cara. Alhamdulillah. Sebab ramai juga yang mengalami masalah ni. Sebab tu kami di Kuasa memang nak membantu anda untuk belajar cara teknik yang betul untuk blasting. Jadi kelas-kelas macam ni lah anda dapat tips tu. Dan kelas ni pun anda dapat secara percuma je. Anda subscribe terus dapat ilmu marketing ni. Tak perlu nak upgrade dulu. Jadi kalau anda nak lebih detail lagi boleh datang ke kelas Kuasa. Kita memang akan lagi detail dekat situ lah. Sebab yang ni pun limit 1 jam. Sekarang pun dah pukul 10.47. Masya Allah cepat sangat masa berlalu. Jadi saya akan percepatkan anda untuk blasting tadi. Okay, so last kali tadi, pergi dekat yang anda pilih tagging ni dan klik dekat sini dan tekan next. So yang pergi ke final step tadi, boleh letaklah. Macam tadi kan nama copywriting apa semua. So personalized name ni untuk anda letakkan nama. So anda boleh kopikan format name ni dekat mana anda nak sebut nama customer tu. Dan anda boleh bold text sebagainya. Dan anda boleh juga letakkan gambar. Okay. Gambar ni contoh lah saya nak letak gambar apa contoh saya letak gambar ni kan. Okay, anda tekan gambar ni, pastikan satu file dan dia tak lebih 2 MB dan format ni hanya JPEG, JPG dan PNG sahaja. PFP apa semua belum boleh digunakan lagi lah. So dia bila anda dah upload, tekan kat sini saja, nanti akan pilih file, dia akan keluar macam ni. Ni adalah preview lah contoh. Kalau nak remove boleh tekan remove file. Dan boleh choose device untuk anda connect lah. Macam tadi kan saya choose dekat Farha Phone Office. So boleh tekan dekat Farha Phone Office. Ataupun anda boleh testing untuk hantar mesej tersebut. Tapi tuan-puan diingatkan dekat testing ni hanya boleh hantar mesej saja tau. Tapi ada function terbaru kita dah boleh hantar gambar sekali. So saya nak test dulu dekat nombor saya. Nak tengok betul tak dapat. Tuan-puan boleh komen nombor tuan-puan kalau tuan-puan nak dapat mesej testing Farha hari ni lah. Itu pun kalau tuan-puan nak sudi boleh komen dekat ruangan chat. Sekejap saya nak tengok saya dapat ke tak. Oh okay. Sebab saya tak choose device lagi, that's why dia tak keluar nombor dekat situ. Jadi tuan-puan boleh letak nombor dekat sini. Sekejap. Saya punya WhatsApp ni belum scan lagi. That's why dia tak keluar mesej yang testing. Jadi anda kena scan dulu nombor QR code tadi dengan WhatsApp dengan phone anda supaya anda boleh scan. So tuan-puan, macam mana so far untuk kelas hari ni, boleh jelas ke ataupun untuk saya teruskan? Okay, terima kasih pada yang bagi nombor. Tapi Farha, tak maaf tuan-puan, Farha tak dapat nak hantar sebab ada isu sikit dekat connecting. Tapi tak apa, terima kasih pada yang bagi nombor tadi. Okay, tak apa, tak ada masalah. Okay, so
Ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan broadcast ni? Saya rasa hari ni kita dapat sempat tentu yang broadcast je. Yang sales dan CRM tu insyaAllah nanti kita akan buat kelas lagi untuk anda. Ataupun anda boleh tengok tutorial dululah. Kita ada kelas juga. Okay, so far ada tak soalan and question tentang broadcast ni yang tuan-puan masih tertanya-tanya lagi? Kalau ada boleh tak komen dekat ruangan chat. Saya nak tengok balik sebenarnya kenapa WhatsApp saya tak connected. Jadi benda ni kalau tuan-puan jadi isu macam ni, tuan-puan boleh pergi balik dekat setting, WhatsApp integration dan anda boleh tengok connecting. Okay, kalau kat sini ikutkan dia memang dah scan. Okay, tak apa. Okay, ada any question tak? Kalau tak ada, saya nak teruskan pada stage yang seterusnya. Kalau saya langgan untuk penggunaan cara, ada tutorial disediakan tak? Penggunaan cara guna. Ya, ada Tuan Azlele. Kita memang sediakan tutorial untuk anda. Okey, dah ada dah. Kita memang high test. Okey, tadi Farah dah test. So Farah nak bagi kepada nombor yang hantar tadi. Ada Syed Wan Zunita dengan Tuan Abdul Syahir. Kejap ya. Nanti Farah akan reply. Okay. So anda boleh tekan kat sini phone number anda and then anda boleh testing. Tapi pastikan anda kena check dulu lah. Saya nak test hantar gambar sekali. Kejap ya. Mana gambar tadi? Okay. Jumpa pun. Okay. So saya akan try hantar dekat Cik Puan Wan Zunita dulu. Okay. Kalau Cik Puan Wan Zunita dapat, boleh komen dapat. Dan saya nak hantar juga dekat Tuan Abdul Syahid. Okay. Okay, kalau dapat boleh komen dapat tuan-puan sebab kita tengah testing untuk hantar mesej ni sekali dengan gambar. Kita ada update terbaru ni. InsyaAllah dapatlah. Okay, berjaya. Alhamdulillah. Dapat. So tuan-puan boleh tengok. Sekarang ni kita dah upgrade tau. Untuk tuan-puan khas special untuk tuan-puan. Sekejap saya tutup share screen. Okay, nampak kan screen saya? Okay, boleh nampak ni. Dapat sekali gambar. Tadi kita testing. Hi, test name. Okay, name tu dia tak keluar sebab anda testing. Sebab tu dia. Tapi sekarang ni function terbaru. Gambar pun dah boleh. Saya dah hilang. Gambar pun dah boleh ada dalam testing. Kalau sebelum ni tak boleh gambar, tak keluar gambar kan testing. Hanya keluar ayat mesej saja. Jadi ini adalah function terbaru tuan-puan khas untuk tuan-puan. Jadi tuan-puan jangan risau. Sebab kami di Kuasa sentiasa upgrade dan tim kami sentiasa akan masa ke semasa akan upgrade sistem. Jadi kami sangat mengharapkan tuan-puan untuk sentiasa stay dan bagi feedback kepada kami apa yang kami boleh tambah baik. So best tak? Dapat testing keluar gambar. Siapa yang rasa best boleh komen best. Cuba komen. Farah nak tengok kejap. Farah buka komen. Okay, dapat test name. Betul. Dia keluar name ni sebab kita tengah testing. Kalau nanti betul-betul baru keluar nama customer tersebut. Cik Zanita. Tadi Farah perasan ada soalan. Ada soalan. Farah nak bantu jawab soalan. Okay. Tutorial. Okay. Tuan Azli boleh pergi dekat bahagian tutorial sebenarnya untuk masukkan, untuk pergi ke tutorial. Caranya adalah, okay, login. Dekat belah kiri ni sebenarnya kita dah memang setiap dashboard kita ada sediakan tutorial untuk tuan-puan tengok. Cik Farha, kalau ada nombor baru kita kena set semula dalam Excel ke? Betul Cik Hani, kena masukkan balik ke dalam Excel. Untuk customer data yang baru tu masuk ke dalam Excel. Masuk dalam tagging yang samalah. Cik Hani. Okay, best. Best kalau dapat buat, betul. Tumpang best. Kan ini kalau dapat buat best le, betul, insyaAllah. Tak apa, Cik Puan Ain dan Zunita, kita boleh nanti boleh set time lah. Kita boleh jumpa dekat kelas puasa nanti. So mana tadi Cik Azri kata nak tutorial kan? Dekat tepi ni memang ada tutorial tuan-puan. Tekan saja tutorial dia keluar. Ataupun tuan-puan boleh pergi ke .kuasa.io. Ini tutorial. Tak pun boleh chat dengan tim kita dekat Facebook atau kat WhatsApp untuk dapatkan link tutorial tu lah. Boleh nampak kat situ. Ada gambar saya. Gambar tangan macam tu kan. Okay, so itu adalah untuk belasting. Lepas anda dah settle, anda juga boleh schedule. Saya lupa bagi tahu. So schedule ni schedule. Schedule ke schedule saya betul tahu. Okay, minta maaf kalau sebutan saya salah.
Kelas kuasa hujung minggu ke Sis Farha? Okey, for now kita ada hari kelas Khamis minggu depan. Tapi kalau untuk hujung minggu, kalau ada ramai permintaan, kami bagi tahu semulalah untuk hari weekend. So apa-apa, Cik Puan Zunita boleh chat dekat team kita dekat Facebook ataupun dekat message WhatsApp lah. Kalau dekat WhatsApp tak dapat reply, boleh chat dekat nombor saya. Nombor saya, kejap saya bagi. Nombor WhatsApp saya lah. Senang kan? WhatsApp.me, nombor telefon saya tuan puan 018 904 4390. Okey, saya yakin dan pasti ramai juga yang pernah dapat nombor mesej daripada saya. WhatsApp Cik Farha. Okey, boleh tengok dekat ruangan chat, saya dah bagi nombor saya. Tuan puan kalau ada any question boleh tinggalkan dekat ni lah kalau siapa yang nak join kelas tersebut. Okey, untuk send WhatsApp memang tak boleh tick banyak-banyak ke dalam tagging. Okey Tuan Syahid, saya nak bagi Farha fahamkan untuk satu tagging tu anda kena buat dalam satu blasting, buat satu tagging dulu. Lepas dah habis tagging baru add new tag sekali. Sebab dalam satu sekali tu tak boleh tekan terlalu banyak. Anda kena buat satu per satu. Maksudnya dah tekan satu, dah keluar, dah habis keluar report, pergi balik dekat new broadcast, buat balik broadcast kedua. Tapi limit dia hanya 4 tagging dalam satu masa. Maksudnya mesej akan dihantar 1 minit per satu mesej. Jadi pastikan anda tak hantar terlampau banyak lah dalam satu masa. Sebab nanti boleh kena ban juga. Kalau mesej dalam phone anda ni keluar banyak mesej dalam 1 minit. WhatsApp pun akan pelik. Macam mana dia ni boleh chat ramai orang dalam masa 1 minit? So WhatsApp pun sangat berhati-hati tuan puan. Anda kena jaga juga nombor anda. Jadi kalau tak nak takut nombor kena ban, anda boleh beli nombor baru. Tapi kalau beli nombor baru pun kena aktifkan dulu, hidupkan dulu nombor anda. Tak boleh beli baru terus blast. Memang kena spam, kena ban terus lah. So pastikan anda aktifkan dulu nombor, macam try call dengan kawan kerja ataupun teammate anda ataupun try join group, chat-chat dulu sebelum anda gunakan nombor baru tersebut. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, dah simpan nombor Sis Farah. Alhamdulillah, terima kasih Puan Zunita. Okey, bayar ke kelas. Okey, kelas yang untuk adakan di office Wisma Fani Ivo pada hari Khamis ni bayarannya adalah RM50 sahaja. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk join kita punya kelas, kejap saya bagikan link kelas offline. Kelas offline kejap ya. Saya bagikan link kepada sesiapa yang berminat untuk join, boleh tekan link inilah. Okey. Join di sini. Okey tuan puan. So, ada lagi tak any question yang Farha tertinggal untuk tuan puan? Kalau ada boleh bagi. So ini untuk schedule. So anda boleh schedulekan pukul berapa, bila dan anda boleh tekan schedule now. Kalau tak nak boleh setkan hari lain lah. So Farhan nak testing ni tadi. So bila anda dah tekan yang ni, dia akan keluar full report. So dalam full report ni anda boleh tengok apa mesej yang anda hantar. Kat sini mesej yang anda hantar, dia keluar macam ni. Tadi saya hantar hi test name. Dan apa nombor siapa yang kita hantar. Kita ada Cik Nurul Intan, kita ada Tuan Aman. So dia akan keluar sending ataupun fail. Maksudnya WhatsApp akan ambil masa 1 minit untuk hantar satu mesej. Jadi sebab tu yang saya cakap tadi, kalau nak buat banyak-banyak kena buat 4 tagging lah dalam satu masa. So buat saja yang baru tadi. Jadi itu sahaja untuk kelas kita hari ni saya rasa. So tuan puan saya nak buka pada sesi Q&A ataupun tuan puan boleh pergi ke kuasa.io/kuasa official yang Farah bagi link kat bawah untuk anda join kita punya kelas pada hari Khamis depan. Kalau anda boleh tengok dekat kelas ni, apa yang akan diajar adalah kita akan bersama dengan certified trainer coach kita iaitu Tuan Wan Fahmi dan juga insyaAllah bersama dengan kita punya trainer sales Captain Husna, belajar cara untuk gunakan sistem kuasa dengan lebih detail sekali dengan teknik marketing. Macam hari ni Farah ada juga selit teknik marketing, tapi dekat dalam kelas nanti lagi anda boleh jelas lah. Wah, saya nak join kelas hujung minggu ke hari biasa anak sekolah. Okey, tak apa. Nanti kalau ada kelas yang hujung minggu, saya akan PM pada Cik Puan Nita lah. InsyaAllah. So, anda boleh tengok dekat sini, gambar yang pertama ni, kita ajarkan terus. Dan anda boleh buat konten. Letak sekali produk anda. Jangan lupa datang kelas, bawa laptop dan juga bawa produk anda. Sebab anda boleh promote kan produk anda dekat dalam kelas juga. So, nanti customer bila
nampak anda punya posting, wow, dia ni buat produk tapi dia belajar kelas marketing. Maksudnya dia ni orang yang hebat. So anda boleh naikkan credibility diri anda walaupun anda berniaga tapi anda bukan peniaga yang tak ada ilmu. Masya Allah. Kalau orang tahu tu pun anda lebih berminat. So anda boleh tengok ini feedback daripada kita punya kelas daripada Cik Puan Rahmat Azian. Alhamdulillah Tanya team great course sangat praktikal dan efektif for me. Ada 3 function, kuasa 11, sale dan CRM dan sangat penting untuk business, create sale, reputation, sales of customer relation and best part semuanya automate, automasi. So sale come every time. Alhamdulillah, thank you Kuasa and Funnel Evo for the powerful system. Wow, dia speaking kat sini Okay, kalau siapa yang tak faham apa yang dia cakap tadi tu adalah boleh bantu anda untuk create sale dan repeat order. Customer beli ulang-ulang kali. Jadi yurannya hanya RM50 tuan-puan untuk sehari daripada pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang di Wisma Funnel Evo Kota Damansara. Dekat Damansara, Petaling Jaya, Selangor lah. So siapa yang berminat, share lagi sekali link dekat bawah ni. Tekan di sini. Alhamdulillah. Thank you so much Cik Farah. Okay, sama-sama Cik Puan Aini. Terima kasih juga. So anda boleh daftar di sini dan jumpa anda lagi. So itu saja untuk hari ini. Sebelum Farah tamatkan kelas, seperti biasa kita nak ambil gambar. Okay, jadi Farah nak ambil gambar. Boleh tak tuan-puan onkan kamera sekejap je. Onkan kamera so kita boleh ambil gambar untuk kelas hari ni. So mungkin boleh buat kenang-kenangan lah. InsyaAllah. Okey, nampak pun Cik Puan Zunita. Alhamdulillah. Daripada Perlis kan? Tadi cakap. Oh, tak dengar suara dah. Saya Sepang. Sepang, sorry. Siapa yang daripada Perlis tadi? Jauh betul. Okey, tak apa. Daripada Sepang pun boleh datang juga. Jadi tuan-puan, saya ada dapat berita juga yang mengatakan kita akan buat di Pantai Timur. Jadi nantikan. Saya cerita sikit je tuan-puan. InsyaAllah kita akan buat kelas juga. Oh, ada juga Kak Zalifah. Alhamdulillah. Okey, tuan-puan boleh tengok kepada Cik Puan Puan Zalifah kita adalah daripada Cuka Albak dan dia adalah pengguna kuasa yang sentiasa komited dalam hantar kelas. Jadi tuan-puan pun boleh berkenalan dengan tim-tim kita. Oh, Cik Marta, minta maaf tadi saya panggil tuan. Minta maaf Cik Puan Marta. Okey. Okey, so boleh ambil gambar ya. Okey, ready semua? Senyum 1, 2, 3, senyum. Okey, lagi sekali. Okey. Saya sebenarnya kamera saya dekat bawah ni tau tuan-puan. Skrin saya atas. So sebab tu nampak macam saya mendongak. Minta maaf lah tuan-puan. Laptop saya ni dia mendongak pula. Okey, lagi sekali saya letak kat gambar. Okey, kejap. Okey, 1, 2, senyum. Okey, terima kasih tuan-puan. So itu saja untuk kelas kita hari ini. Kalau ada any question ataupun pertanyaan boleh contact team dekat Facebook Kuasa.io ataupun boleh follow kita punya TikTok, IG sebab kita pun ada selalu buat konten. Mana-mana tips yang kita bagi ni adalah konten. Kalau boleh tengok kita punya team Cik Jana dan saya pun dah sekarang dah aktif nak buat konten kat TikTok dan FB, so boleh support dan like lah Kuasa.io. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Mana yang baik dan buruk tu. Ya? Cik Bahar, yang Cik Bahar share hari ni dah ada dekat FB ke macam mana? Betul. Kita live kat FB. Buka aje Kuasa.io. Boleh tengok ulangan. Okey, terima kasih semua. So kita Terima kasih. Bye. Alhamdulillah. Sama-sama. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum. Pagi.